kita ada Queen D8 dan ini sebenarnya merupakan satu gerakan yang ingin membuat pertukaran Queen, tapi sebenarnya satu gerakan yang sangat-sangat salah. Assalamualaikum dan hai kepada semua pencatur. Dalam video kali ini kita nak tengok satu game yang telah dimainkan oleh seorang pemain muda menentang seorang bekas juara dunia. Baik, putih kat sini dimainkan oleh seorang pemain muda dari India iaitu GM Pragnananda ataupun nama comel dia kita panggil Prabu. Okey, Prabu sekarang memang sedang mencipta nama lah. Dan dia sedang melonjak naik dalam dunia catur. Manakala lawannya pula kat sini yang bermain sebagai hitam dikenali dengan nama GM Vasilin Topalov, merupakan seorang Grandmaster dari Bulgaria. Dan macam yang saya cakap tadi, Topalov ni merupakan bekas juara dunia pada tahun 2005 sebelum takhtanya telah diambil alih oleh GM Vladimir Kramnik pada tahun 2006. Dan Topalov ni memang dia power lah. Dia juga pernah memenangi Chess Oscar pada tahun 2005. Chess Oscar ni bagi yang tak tahu, dia macam satu award untuk pemain catur yang paling power pada tahun tersebut. Kalau dalam bola kita ada balon apa? Balon udara ke balon apa? Balon d'Or, balon udara pula. Kalau dalam bola kita ada balon d'Or. Kalau di dalam chess kita ada Chess Oscar. Okey. Baik, jadi kita nak tengok satu game hari ni yang telah diambil pada tahun 2000 di pertandingan catur Gibraltar Masters pada pusingan ke-6. Kat sini kita ada putih yang dimainkan oleh GM Ramesh Babu Pragnananda menentang hitam yang telah dimainkan oleh GM Vasilin Topalov. Jom kita tengok game ni. Prabu memulakan dengan E4 dan dibalas dengan E6 oleh Topalov, D4 dan seterusnya D5. Kita ada opening French defense kat sini. Seterusnya, Prabu meneruskan dengan naik ke C3, naik F6 menyerang pawn dan seterusnya pawn maju ke E5 menyerang naik. Naik F pergi ke D7 dan diikuti dengan F4 oleh Prabu. C5, naik F3, bishop E7, bishop ke E3 dan seterusnya B6 oleh Topalov. Ingin meletakkan bishopnya di B7 kat situ. Kita ada queen ke D2, knight C6, bishop E2 dan kat sini kedua-dua pemain telah membuat castling. Putih 0-0 dan hitam juga 0-0. Ini semua merupakan teori opening dan kebiasaannya hitam memainkan gerakan seperti pawn ke F5 kat sini. Namun dalam posisi ini Topalov telah memilih untuk pawn C makan pawn di D4 terlebih dahulu. Ini merupakan satu line yang rare juga sebenarnya. Baik, jadi pawn tu perlu dimakan kembali. Prabu memakan dengan knight makan pawn D4, diikuti dengan knight makan knight, pertukaran knight dan seterusnya bishop makan knight D4. Kita ada knight pergi ke B8 dengan idea untuk datang ke C6 dan seterusnya menyerang bishop di D4. Oleh sebab itu, terus Prabu melarikan bishopnya ke F2. Dan kat sini, Topalov terus menggerakkan bishopnya ke A6. Selepas itu, kita ada bishop makan bishop A6 diikuti dengan knight makan bishop di A6. Ingin meletakkan knightnya mungkin di C5 ataupun di C7 kat situ. Seterusnya, F5 oleh Prabu. Ini merupakan satu pawn break yang biasa dilakukan dalam posisi macam ni. Dan kat sini Topalov boleh memainkan knight pergi ke C7 dan kalau pawn F makan pawn E6 diikuti pula dengan pawn F makan E6 dan semestinya kita dapat tengok pawn di D5 ni telah disokong dengan begitu baik sekali. Namun selepas tolakan pawn ke F5 oleh Prabu, Topalov terus memilih untuk memakan pawn tersebut. Pawn E makan pawn F5 kat sini membiarkan pawn D5-nya untuk dimakan. Jadi kita ada knight makan pawn D5, knight ke B4. Ini merupakan satu taktik kecil yang telah dibuat oleh Topalov yang ingin mengelirukan lawannya. Kenapa kat sini? Knight di B4 ni bukan free. Kalau knight makan knight B4, ini satu blunder yang besar sebab queen boleh makan queen secara percuma. Jadi selepas knight pergi ke B4, Pragnananda ataupun Prabu terus menggerakkan pawnnya ke C4 mengawal knight di D5.
kita ada rook ke C8 menyerang pawn C4 dan A3 kat sini menyerang knight. Jadi knight terpaksa balik ke C6. Kita ada rook F ke E1 mengawal pawn di E5. Seterusnya bishop ke C5. Kat sini Topalov ingin menukarkan bishop di F2 tu. Jadi kita ada B4 kat sini menyerang bishop dan bishop makan bishop F2 diikuti dengan queen makan bishop F2. Kat sini hitam memainkan queen ke D7 dan seterusnya queen terus pergi ke H4 ingin mencuba untuk membuat sesuatu ke sebelah king side lah. Okey. Kita ada queen D8 dan ini sebenarnya merupakan satu gerakan yang ingin membuat pertukaran queen tapi sebenarnya satu gerakan yang sangat-sangat salah. Baik. Jadi kat sini korang boleh cari apakah gerakan Prabu seterusnya yang bagus. Korang boleh cuba pause video ni kat sini dan cari gerakan tersebut. Silakan. Ya, Prabu telah membuat satu sacrifice knight yang sangat bagus dengan knight melompat pergi ke F6 membuat check. Baik, dalam posisi ini sememangnya king tak boleh melarikan diri. Kalau king lari ke H8, memang queen akan makan H7 akan membuat checkmate. Jadi selepas knight F6 ni, memang sacrifice ataupun pengorbanan knight ni terpaksa diterima oleh Topalov. Jadi kat sini kita ada pawn G makan knight di F6. Baik. Kat sini Prabu pula yang perlu berhati-hati. Kalau dia terlalu gopoh dan terus makan pawn E makan pawn F6 dengan idea untuk queen membuat check di G5 dan seterusnya datang membuat checkmate di G7, ini sangat-sangat tidak bagus sebab Topalov berpeluang untuk menukarkan queen dengan queen pergi ke D4. Kita tengok kat situ queen menyerang king dan juga menyerang queen dan memang queen terpaksa makan queen dan selepas queen telah lenyap kat sini dah tak ada dah serangan Prabu lah. Oleh sebab itu selepas pawn G makan pawn di F6, kat sini Prabu mempunyai satu idea yang sangat bagus untuk menghalang pertukaran queen dengan rook A datang ke D1 terlebih dahulu membuat serangan ke atas queen dan pada masa yang sama tidak membenarkan queen untuk datang ke D4. Jadi kat sini kalau queen hitam melarikan diri contohnya ke C7, sememangnya pawn E akan makan pawn F6 dan kita dapat tengoklah ancaman queen datang ke G5 untuk membuat check dan ke G7 akan berlaku. Dan kalau king cuba melarikan diri terus ke H8, sememangnya rook boleh datang ke D3 dan sekali lagi ancaman lain pula untuk membuat checkmate di sebelah H7 ni akan berlakulah dengan rook datang ke H3. Jadi terlalu banyak ancaman sememangnya hitam akan kalah kat situ. Okey. Jadi oleh sebab itu selepas rook pergi ke D1, kat sini Vasilin Topalov telah mengetahui bahawa dia akan checkmate, king hitamnya akan checkmate. Oleh sebab itu dia cuba terus knight makan pawn di E5 kat sini memberikan queennya secara percuma untuk cuba mempertahankan posisinya macam ni. Jadi kat sini kita ada sememangnya Prabu makan terus, rook makan queen di D8 diikuti dengan rook F makan rook D8 dan seterusnya queen makan F6 kat situ menyerang knight. Jadi knight melarikan diri ke G6 dan seterusnya H4 dengan idea untuk datang ke H5 menyerang knight dan seterusnya H6 membantu checkmate di petak G7. Oleh sebab itu H5 terus dimainkan oleh Topalov memblok serangan tersebut. Kita ada rook ke F1 ingin menyerang pawn F5 dan F4 dimainkan kat sini. Baik, dalam posisi ini sekali lagi Prabu memainkan satu gerakan yang bagus dengan tolakan pawn ke G4 dengan idea yang sama iaitu untuk makan pawn di H5 menyerang knight dan seterusnya tolakan pawn ke H6 membantu serangan checkmate di G7. Baik, kat sini sememangnya kalau pawn H makan pawn G4 ini membenarkan H5 untuk ditolak dan kita dapat tengok selepas knight melarikan diri H6 boleh dimainkan untuk membantu serangan kat sini. Jadi kalau knight cuba mengawal petak G7 daripada queen tu, sememangnya rook boleh makan pawn di F4 dan rook ke G4 memang akan terus akan membuat satu kekalahan yang besarlah kepada hitam. Okey. Baik, kita kembali ke sini. Apa kata kalau hitam cuba membuat on poison? Baik, kalau pawn F cuba membuat on poison kat sini,
pergi ke G3, sememangnya Queen boleh makan pawn di F7, dan kalau King lari ke H8, Queen boleh makan knight di G6 secara percuma, dan ini sangat tidak bagus untuk hitam. Baik, oleh sebab itu selepas tolakan pawn ke G4 oleh Prabu, Topalov terus menggerakkan rooknya ke D3, ingin membuat sesuatu ke arah King putih. Tapi ini sememangnya tidak ada apa-apa pun, jadi Prabu terus makan pawn pawn H5 kat situ, diikuti dengan rook pergi ke G3 membuat check, King ke F2, dan kita tengok kat sini knight di G6 ni sememangnya tidak dapat melarikan diri. Kalau knight cuba lari contohnya ke F8, terlalu banyak ancaman dengan pawn ke H6 ataupun rook ke E1 untuk datang ke E7 dan seterusnya membuat checkmate di rank F7 kat sini sangat-sangatlah tidak dapat dibendung. Dan selepas King ke F2, Topalov cakap, tak apalah, alang-alang knight tu dah memang tak boleh lari, baiklah dia sacrifice ataupun makan pawn di H4 macam ni dengan idea untuk rook datang ke G2. Namun ini senang sahaja, Prabu hanya perlu makan knight di H4 tu secara percuma. Dan kat sini Topalov cuba rook untuk makan pawn di C4, dan selepas rook ke E1 dengan idea untuk membuat check di E8, Vasilin Topalov telah mengakui kekalahannya dan memilih untuk resign. Baik, jadi ini satu game yang saya rasa menunjukkan seorang pemain muda yang sedang meningkat naik sekarang ni, menunjukkan kebolehannya dengan menentang seorang bekas juara dunia yang sememangnya kita semua tahu, seorang yang sangat-sangat talented juga. Baik, jadi itu saja untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa temu janji kita setiap Ahad dan juga Khamis. Sila subscribe kepada yang masih belum. Selamat bercatur. Assalamualaikum. Bye-bye. X Chess Academy.